Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Jadi apa khabar? Hari ini kita akan tengok lagi untuk tajuk tukar unit masa bagi tahun dan bulan dan seterusnya dekad dan abad. Okay, first of all kita tengok dulu untuk tajuk kecil pertukaran unit masa bagi tahun dan bulan. Okey, sebelum kita mulakan dengan contoh-contoh soalan untuk pertukaran unit masa ni, sebelum ni cikgu dah berikan tips-tips untuk kita tukar unit masa. Okey, masihkah awak ingat apakah tips-tips utama yang awak perlu tahu sekiranya awak nak tukar unit masa? Okey, di sini cikgu dah tuliskan. Okey, yang pertama, awak perlu hafal hubungan unit masa. Okey, hubungan unit masa contohnya 1 hari 24 jam. 1 jam 60 minit. Okey, yang itu awak perlu hafal. Dan yang kedua pula, awak perlu tahu operasi. Yang ini operasi apa yang perlu awak gunakan ketika menukar unit masa. Yang ini cikgu akan tunjuk lagi semula bagaimana awak nak tahu operasi. Okey, sekarang kita tengok soalan pertama untuk pertukaran unit masa bagi tahun dan bulan. Okey. Soalan pertama, 2/6 tahun bersamaan dengan berapa bulan? Okey, 2/6 tahun bersamaan dengan berapa bulan? Jadi kita nak tukarkan tahun tersebut, pecahan tahun tersebut kepada bulan. Jadi macam mana kita nak buat? Pertama sekali kita ikut tips tersebut. Okey, pertama sekali kita ikut tips tersebut di mana kita perlu buat hubungan unit masa. Hubungan unit masa. Contohnya tahun dan bulan. Apakah hubungan mereka? Okey, jadi kita buat peta tu. Masih ingatkah peta yang cikgu ajar pada video yang lepas? Okey, tahun. 1 tahun. 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan? Bersamaan dengan berapa bulan? Siapa yang tahu? 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan? 12 bulan. Yang ini ialah hubungan unit masa. Okey, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Yang kedua pula ialah operasi. Yang ini ialah operasi. Jadi, kalau kita nak tukar tahun, tukar kepada bulan, kita kena buat operasi apa? Operasi darab. Darab dengan berapa? Okey, darablah dengan nombor yang ada di sini, iaitu darab dengan hubungan tadi, 12 bulan. Okey. Sekiranya kita nak tukar daripada bulan kepada tahun, operasi apakah yang kita guna? Operasi bahagi 12. Yang ini yang awak perlu tahu. Okey, hubungan dan operasi. Jadi kita dah buat peta ni. Peta ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini nanti. Okey, jadi kita selesaikan 2/6 tahun bersamaan dengan berapa bulan? Kita buat operasi darab. Jadi 2/6 darab dengan berapa? Darab dengan 12 bulan. Kita nak buat operasi darab. Jadi ada 2 cara yang cikgu telah berikan sebelum ini, iaitu cara yang lambat. Yang ini cikgu panggil cara lambat. Okey, cara lambat ni kalau yang ini yang awak selalu gunakan, iaitu apa dulu? Darab dulu, lepas itu buat bahagi. Yang ini. Yang pertama darab dulu, yang kedua bahagi. Jadi awak perlu darab 2 darab 12 dan jawapannya bahagi dengan 6. Yang ini ialah operasi menggunakan cara 1. Okey, tapi kali ini di video yang kedua ni cikgu tak nak gunakan cara lambat, cikgu terus gunakan cara kedua, iaitu cara pemansuhan. Siapa yang lupa dengan cara-cara tersebut boleh rujuk lagi semula dengan video sebelum ini. Okey, jadi kali ini cikgu teruskan menggunakan dengan cara kedua.
Siapa yang tak dapat dengan cara pertama, cara kedua pemansuhan, boleh rujuk video sebelum ini untuk awak tengok cara pertama. Okey. Jadi cara kedua, kita gunakan teknik pemansuhan. Teknik pemansuhan itu maksudnya menggunakan sifir. Yang mana yang kita boleh mansuh iaitu atas dan bawah, seterusnya tepi dan bawah. Atas bawah tidak boleh. Okey, jadi yang kita boleh mansuh ialah atas bawah, tepi bawah. Kita boleh mansuh ini dulu. Atas bawah, sifir apa yang awak boleh gunakan? Atas bawah. Okey, sifir 2. Jadi kita gunakan sifir 2. Okey, sifir 2. 2 darab berapa? Dapat dengan 2. Okey, 2 darab 1. 2 darab 1, 2. 2 darab berapa? Dapat 6. 2 darab 3. Okey, 2 darab 3 dapat 6. Jadi sekarang yang ini mansuh ni kita maksudnya dah mengecilkan. Kecilkan ini, nombor ni. Okey, kecilkan nombor. 2/6 dia sekarang jadi 1/3. Okey, sekarang ada satu lagi yang boleh kita mansuhkan. Tepi dan bawah. Bolehkah mereka dimansuhkan? Tengok dulu ada tak dalam sifir. Ada dalam sifir apa? 3 dan 12. Ada dalam sifir? Yes, ada dalam sifir 3. Jadi kita gunakan sifir 3. Okey, sifir 3. Jadi sifir 3. Kita nak guna sifir 3. 3 darab berapa? Dapat 3. 3 darab 1. Ini yang cara awak buat. Okey. 3 darab 1. Okey, 3 darab 1 mansuh. Okey, 3 darab 1 mansuh. Sekarang 12. 3 darab berapa? Dapat 12. 3 darab 4, 12. Itulah caranya. Jadi sekarang yang tinggal, apakah nombor yang tinggal? 1 darab 4. Yang tinggal 4 darab 1 saja. Jadi 4 darab 1 berapa? 4 darab 1, 4. Jadi berapakah jawapannya? Jawapannya ialah 4 bulan. Jadi 2/6 tahun adalah bersamaan dengan 4 bulan. Jadi kalau awak tanya berapa bulan dah PKP, awak boleh jawab PKP telah berlangsung selama 2/6 tahun. Mesti orang tak tahu kan? Tapi sebenarnya 2/6 tahun itu adalah bersamaan dengan 4 bulan. Jangan awak cakap 2/6 tahun lamanya, 2/6 tahun. Itu hanyalah bersamaan dengan 4 bulan. Okey, sekarang kita tengok pula contoh kedua. Okey, contoh kedua ini masih lagi dalam pecahan. Okey, cuma kali ini cikgu nak gunakan pecahan nombor bercampur. Okey, nombor bercampur iaitu 12. Okey, contohnya umur cikgu sekarang. Okey, cikgu berumur 12, 2/3 tahun. Okey, 12, 2/3 tahun. Berapakah umur cikgu dalam bulan? Okey, jadi kita nak tahu berapa umur dalam bulan. Jadi first step awak kena buat yang ini. Tapi awak dah buat di sini, awak tak perlulah buat lagi. Okey, awak hanya perlu buat sekali. Jadi kita tengok dulu hubungan dia tahun ke bulan. Jadi tahun ke bulan 12. Tukar tahun ke bulan, operasi darab. Jadi yang awak perlu buat ialah operasi darab. Macam mana kita buat? 12 2/3 tahun. Yang ini ada dua cara juga yang cikgu telah ajar sebelum ini, iaitu cara pertama, awak jadikan dia nombor nombor tak wajar, bukan wajar, pecahan tak wajar, baru awak darab. Okey, itu cara kedua, tapi cikgu lebih suka gunakan cara yang ini. Okey, di mana awak pecahkan 12 ini, 12 tahun 2/3. Okey, awak buat 2. Awak pecahkan di mana
12 ini awak terus darab dengan 12 darab 2, 12. Sebab awak nak tukar kepada bulan. Jadi 12 tahun. Tahun tukar kepada bulan, ni 12 tahun. Awak tukar kepada bulan, maksudnya 12 darab dengan 12 tahun. Jadi berapakah jawapan yang awak dapat? 12 darab 12 berapa? 144. Jadi dia bersamaan dengan 144 tahun. Okey. Sekarang kita dah cari yang pertama. Kita nak cari pula yang kedua. Okey, yang ini dalam pecahan. Macam mana kita buat? Kita buat seperti yang di atas. Yang ini cikgu gunakan cara pecahkan dia. Okey, yang ini buat pula secara berasingan. 2/3 darab dengan 12 bulan. 12 tahun pula cikgu tulis ni. 12 bulan. Okey, 12 bulan. Caranya seperti yang kita gunakan tadi, iaitu cara pemansuhan. Sifir. Atas bawah, tepi bawah. Jadi yang mana awak nak tengok? Okey, kita tengok dulu atas bawah. 2 dan 3. Ada tak dalam mana-mana sifir? Dalam sifir 2, ada tak 3? Tidak ada. Dalam sifir 3, ada tak jawapan dia 2? Tidak ada. Jadi, 2 ini kita tak boleh mansuhkan. Sebab dia dah paling kecil. Okey, dia tak boleh dikecilkan lagi. 2/3. Jadi, kita tengok pula di sebelah tepi dan bawah. Okey, sekarang tepi dan bawah. Sifir, apa yang awak boleh gunakan? 3 dan 12. Sifir 3. Sebab dalam sifir 3 ada 12. Okey, kalau awak tengok 3, 6, 9, 12. Ada sifir 12. Jadi kita gunakan sifir 3. Okey, sekarang kalau awak gunakan sifir 3, 3 darab berapa? Dapat 3. 3 darab 1. Okay, 3 darab berapa? Dapat 12. 3 darab 4. Jadi, sekarang kita dah mansuhkan dia jadi 1 dan 4. Okay, apa yang tinggal sekarang? Awak hanya perlu darab yang di atas. Jangan lupa 2 ni tadi. 2 darab 4. 2 darab 4 bersamaan dengan berapa? 2 darab 4 bersamaan dengan 8 bulan. Bukan tahun dah sini, cikgu salah tadi. Yang ini ialah 144 bulan. Okey, jadi yang ini bersamaan dengan berapa bulan? 8 bulan. Adakah jawapannya 8 bulan? Tidak. Apa yang kita perlu buatkan? Yang ini kita perlu gabungkan dia, tambahkan dia supaya dapat jawapan yang penuh. Okey, jadi kita tambahkan dia. 144 tambah 8 bulan. 144 bulan tambah dengan 8 bulan bersamaan dengan berapa bulan? Okey, jadi yang ini kita tambahkan dia. Inilah jawapannya, 152 bulan. Jadi berapakah umur ini dalam bulan? Umur cikgu ialah 152 bulan. Jadi jawapannya ialah 152 bulan. Okey, sekarang awak dah faham? Yang ini ialah dalam pecahan. Okey? Ini contoh-contoh dalam pecahan. Sekarang kita tengok pula dalam bentuk perpuluhan. Okey, kita tengok pula dalam bentuk perpuluhan. Kita tak perlu padam yang ini sebab kita akan gunakan juga. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh ketiga pula di mana kita gunakan contoh ketiga ialah dalam bentuk perpuluhan. Okey, dalam bentuk perpuluhan. Kita nak tengok dalam bentuk perpuluhan.
Okey, contohnya ialah 29.5 tahun. 29.5 tahun bersamaan dengan berapa bulan? Jadi, operasi apa yang kita nak gunakan di sini? Masih lagi operasi darab sebab kita tukar tahun kepada bulan. Okey, kalau kita gunakan perpuluhan, apa operasi yang awak boleh, macam mana cara yang awak boleh buat? Kita boleh gunakan bentuk lattice. Okey, bentuk lattice. Yang ini yang cikgu suka, lattice. Jadi, cara buat lattice jangan awak lupa lagi. Yang ini kita dah buat dah sebelum ini. 29. Okey, kita buat gini ni. Awak letak dulu nombor dia. Senang. Okey, letak dulu nombor dia 2. Letaklah jauh-jauh sikit sebab kita nak gunakan lattice. Okey, 29.5 darab dengan 12. Okey, darab 12. Letaklah asing-asing. Okey, jauh-jauh sikit sebab awak nak gunakan lattice. Jadi awak buat kotak dia. Kotak ni cikgu dah ajar dah sebelum ni. Okey, tutup. Okey, sekarang kita cari jawapan. Okey, jadi kita buat sifir apa dulu? Sifir 1 dulu. 1 darab 5, 5. 1 darab 9, 9. Ingat kalau satu digit letak di bawah. 1 darab 2, 2. Okey, sifir 2 pula. 2 darab 5, 10. 2 darab 9, 18. 2 darab 2, 4. Ingat, satu digit letaknya di bawah. Sekarang kita cari jawapan menggunakan teknik tambah. Okey, teknik tambah secara menyengit. Okey, yang ini hanya ada sifar. Yang ini 5 tambah 1 tambah 8 jadi berapa? Jadi 14. Okey, 14 naik atas 1. Naik atas ni. Jadi sekarang ini bukan 11 ini ialah 1 tambah 1. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. 11 tambah 4, 15. Naik atas. Okey, sekarang ini jadi 3. Okey, jawapannya ialah apa? Awak susun dulu nombor-nombor ni. Lepas tu baru awak letak ini titik perpuluhan, jangan dilupakan. Okey, di mana titik perpuluhannya? Pada satu tempat perpuluhan. Jadi awak letak di mana satu tempat perpuluhan? Ni di tengah-tengah ni. Sebab dia satu tempat tempat perpuluhan. Okey, jadi jawapannya sekarang berapa? Kalau ini sifar di belakang titik perpuluhan, awak boleh mansuhkan. Okey, awak boleh potong. Jadi jawapannya tinggal berapa? Jawapannya tinggal 354 bulan. Sangat senang. Okey, cuma awak perlu hafal sifir dan gunakan lattice. Okey, sekarang kita dah cukup untuk tajuk tahun dan bulan. Sekarang kita akan tengok untuk abad dan dekad. Okey, untuk abad dan dekad. Apa itu abad? Apa itu dekad? Siapa yang pernah dengar dah satu dekad, 2 abad? Okey, sekarang kita tengok pula kepada dekad dan abad. Okey, dekad dan abad. Okey. Sebelum kita nak jawab soalan, kita tengok balik tips kita, iaitu hafal hubungan unit masa. Maksudnya kita kena tahu apa hubungan dekad dan abad ini. Okey, jadi apa yang awak perlu buat? Buatlah peta dia. Okey, peta dia seperti sebelum ini kita buat peta dia, iaitu okey, hubungan satu dekad. Okey, dekad. Kita nak buat dekad ni. Satu dekad bersamaan dengan berapa tahun?
Satu dekad bersamaan dengan berapa tahun? Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi 10 tahun. Jadi kalau awak tengok murid berapa yang umur 10 tahun? Okey, murid berapa yang umur 10 tahun? Murid tahun 4 kan? Maksudnya murid tahun 4 itu umurnya sudah 1 dekad. Kalau murid tahun 5, berapa umur awak? 11 tahun. Maksudnya umur awak ialah 1 dekad lebih berapa? Lebih 1 tahun kan? 1 dekad 1 tahun. Tahun 6, 12 tahun. Okey, 10 tahun bersamaan dengan 1 dekad. Maksudnya umur awak berapa? 1 dekad. Berapa tahun lebih? 2 tahun. Jadi itu cara awak tengok 1 dekad 10 tahun. Okey, sekarang kita tengok pula hubungan abad dan tahun. Okey, abad dan tahun. Apa hubungan abad dan tahun? Abad. 1 abad bersamaan dengan berapa tahun? 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Siapa yang umur dia sampai 1 abad? Okey, kalau ada nenek-nenek awak yang umur dia dah lebih daripada 100 tahun, maksudnya dia dah hidup selama 1 abad. Okey, 1 abad. Okey, sekarang kita tengok pula apa hubungan dekad dan abad. Kalau dekad dan abad pula berapa? Okey. Apakah hubungan dekad dan abad? Kita tengok sini dekad. 1 dekad, 1 abad. Abad dan dekad. Abad di depan sebab dia lagi besar. Okey, 1 abad bersamaan dengan berapa dekad? 1 abad 100 tahun. 1 dekad 10 tahun. Jadi kalau 1 abad bersamaan dengan berapa dekad? Berapa kali dekad tu? Bersamaan dengan 10 dekad. Sebab 1 dekad 10 tahun. Dia 100 tahun. Berapa kali 10 tahun nak jadi 100 tahun? 10 kali. Jadi 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Okey, jadi operasinya seperti biasa. Kita buat operasinya macam mana? Atasnya ialah darab, bawah ialah bahagi. Atas darab, bawah bahagi. Atas darab, bawahnya bahagi. Okey, darab berapa kalau dekad? 10. Tengok nombor dia, hubungan dia. Kalau ini 100. Ini 100. Ini 10. Jangan awak confuse. Ini letak 100. Tidak boleh. Okey, tengok hubungan dia. Baru awak tahu operasi yang digunakan. Okey, sekarang kita tengok contoh pula. Contoh abad kita tengok beberapa contoh dululah. Okey, sekarang kita tengok dekad dulu. 2/4/5 dekad. Okey, kita buat satu contoh dululah. Okey, satu contoh. 2/4/5 dekad. Bersamaan dengan berapa tahun? Jadi operasi apa yang awak nak gunakan? Dekad dan tahun. Awak ambil yang mana satu? Yang ini. Okey, peta yang ini yang awak ambil. Dekad, 1 dekad 10 tahun. Jadi operasi apa yang awak gunakan? Operasi darab 10. Okey, darab 10. Jadi macam mana ni? Kalau nombor bercampur, cikgu dah ajar dah tadi. Kalau nombor bercampur, awak pecahkan kepada 2. Okey, pecahkan kepada 2. Kita buat yang ini dulu. Okey, 2 darab berapa tadi? 2 darab dengan 10. Sebab 10 tahun kan? Kita ambil operasi darab 10. Jadi 2 darab 10 berapa? 20 tahun. Jadi 2 dekad bersamaan dengan 20. Okey, 1 dekad 10 tahun. 2 dekad 20 tahun. Yang ini kita dah buat. Sekarang kita buat yang kedua pula. Kita cari 4/5 dekad. Darab dengan berapa? 10 tahun. Kita nak cari dia berapa tahun. Okey, gunakan lagi operasi apa tadi? Mansuh. Okey, mansuh. Maksudnya awak kena cari
sifir. Okey, sifir apa yang kita boleh guna? Kita tengok dulu atas bawah. Dalam apa-apa sifir, ada tak jawapan dia 4 dan 5 serentak? Tidak ada. Dalam sifir 4 tak ada jawapan dia 5. Dalam sifir 5 pun tak ada jawapan dia 4. Maksudnya ini sudah dalam bentuk termudah. Okey, termudah dah dia. Dia dah paling kecil. Kita tak boleh kecilkan lagi. Sekarang kita tengok hubungan yang di sebelah pula. Okey, tepi dan bawah. Sifir apa yang awak boleh gunakan? Ada jawapan dia 5, ada jawapan 10. Sifir 5. Very good. Sifir 5. 5 darab berapa dapat 5? 5 darab 1. Good. 5 darab berapa dapat 10? 5 darab 2. Jadi sekarang ini jawapan dah jadi 1, ini dah jadi 2. Apa yang perlu kita buat? Darablah dengan orang sebelah. Okey, 2 darab 4, 8. Maksudnya ini ialah 8 tahun. Okey, adakah jawapannya 8 tahun? Tidak. Awak perlu tambah dengan yang di sebelah tadi. Ini 20 tambah 8 bermaksud jawapannya ialah 28 tahun. Okey, boleh faham? Okey, sebelum itu sekarang yang kali kedua ni cikgu akan tunjukkan operasi yang menggunakan kita nak buat dalam bentuk yang ini pula. Contohnya yang kedua. Contohnya 250 tahun. 250 tahun bersamaan dengan berapa abad? Sekarang kita buat contoh yang kedua. Kita tengok nombor 2. 250 tahun bersamaan dengan berapa abad? Yang mana awak ikut? Peta yang mana yang awak ikut? Tahun dan abad. Dekad tahun, abad dekad. Yang ini yang awak gunakan. Okey, tetapi sekarang dia bermula dengan tahun. Dia nak tukar pergi abad. Operasi apa yang awak gunakan? Bahagi 100. Bahagi 100. Kalau bahagi 100 senang saja. Maksudnya awak perlu bahagi 100 sajalah. Okey, 250 bahagi 100. Ada cara yang ini ataupun kita gunakan cara pecahan. Contohnya, 250 bahagi dengan 100. Kalau pecahan, kenapa kita letak bahagi 100 macam ni? Sebab kalau awak tengok, siapa yang tahu ni? Ini, apa maksud per ni? Per ini maksudnya bahagi. Sebab itu kita boleh letak di bawah. Bahagi 250 bahagi 100. Sebab itu kita boleh buat dalam bentuk pecahan. Okey, sekarang kita tengok pula pecahan yang ini. Okey, apa awak boleh buat? Mansuh lah. Okey, yang ini awak dah tahu dah. Sifar-sifar boleh mansuh. Yang ini janganlah mansuh 2. Awak mansuh 1, 1 saja. Jangan tambah. Sini mansuh 1, di bawah mansuh 2. Tidak boleh. Tak boleh tamak. Awak hanya boleh mansuh 1 dengan 1. Okey, sekarang apa yang awak perlu buat? Mansuh guna sifir. Sebab itu kita perlu hafal sifir. Okey, sifir apa yang jawapannya ada 10 dan 25? Sifir apa? Sifir 5. Very good. Sifir 5. 5 darab berapa dapat 10? 5 darab 2. 5 darab berapa dapat 25? 5, 10, 15, 20, 25. 5 darab 5. Jadi sekarang, apa jawapan yang awak dapat? 5/2. Jadi 5/2 jawapannya. 5/2 abad. Ataupun kalau awak nak guna juga cara 1 bahagi macam biasa pun boleh. 100 darab berapa? 100, awak ambil lah 200. 100 darab 2, 200. Bakinya 50. Maksudnya ini apa?
2 abad. Apa yang baki ni? Yang baki ni ialah tahun. Ini ialah abad. Okey, awak boleh guna dua-dua cara. Yang ini awak akan dapat dalam bentuk pecahan. Yang ini awak akan dapat dalam bentuk biasa. 2 abad 50 tahun. Okey, kalau ini awak terus dapat jawapan 5/2 abad. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang dalam soalan unit masa yang lain pula. Okey, terima kasih.